Ya, bila kena masuk ilmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين InsyaAllah tazkirah kita ni lebih kurang 50 minit lah. Pukul 1 kita berhenti, pukul kita mula, insyaAllah kita akan berhenti lebih kurang 1.50. Walaupun kehadirannya tidak ramai, tapi malaikat ramai yang mendoakan kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tajuk yang kita nak kaji di hujung-hujung Ramadan ni, yang kita nak belajar, yang kita nak sampaikan insyaAllah, tajuknya tentang jalan-jalan menuju ke syurga di akhir Ramadan. Bila kita sebut jalan-jalan, menunjukkan nak masuk syurga tu tidak hanya terbatas dengan satu jalan saja. Sebab itu kita katakan jalan-jalan. Nak pergi mana? Nak pergi syurga bila ni? Di akhir Ramadan. Sebab apa di akhir Ramadan? Boleh jadi di awal Ramadan kita terlepas. Boleh jadi di tengah Ramadan tak ambil peluang. Lalu Ramadan yang berbaki ada lagi peluang menuju syurga Allah Ta'ala insya-Allah. Lalu apakah jalan menuju syurga Allah? Lebih-lebih lagi di akhir Ramadan. Jalan yang pertamanya yang Ana nak sampaikan, yang saya nak kongsikan, jalannya dengan kita menjadi ahli salat. Menjadi ahli salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana min ahli salah", sesiapa yang dikenali di sisi Allah sebagai ahli salat, du'iya min babis salah, Allah jemput dia masuk syurga melalui pintu salat. Tuan-tuan, pintu syurga ni ada berapa semua? Kita pernah dengar tak? Pintu syurga. Nama syurga banyak kan? Nama syurga Firdaus, syurga Adni, syurga Ma'wa. Pintu syurga ada berapa? Tahu tak? Ustaz jangan tanya-tanya Ustaz. Ustaz kuliah aja. Dia pesan awal-awal lagi. Pintu syurga ni sepakat ulama. Sepakat, tak ada khilaf. Pintu syurga ni ada 8. 8 pintu syurga. Daripada 8 pintu syurga, ada satu pintu syurga namanya Babus Salah. Pintu salat. Pintu salat. Bab maknanya pintu, as-salah, salat. Yang boleh masuk syurga melalui pintu salat ni satu golongan je. Siapa dia golongan tersebut? Iaitu mereka yang dikenali di sisi Allah sebagai ahli salat. Ahli salat. Ahli salat ni siapa dia Ustaz? Ahli salat, orang yang jaga salatnya yang fardu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, jaga waktu awal salatnya, jaga rukunnya, jaga syaratnya, jaga sunatnya. Dan ahli salat yang kedua ni orang yang banyak salat sunat. Salat sunat apa? Salat sunat wudu, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat qabliyah, ba'diyah, tahajud, qiyamul lail, tarawih, macam-macam solat sunat dia buat, duha dan sebagainya, sehingga Allah Ta'ala bagi gelaran pada dia. Kalau di dunia ada gelaran datuk, ada gelaran ustaz, ada gelaran tasri, ada gelaran YB. Di hari akhirat ada tak gelaran tadi? Tak ada dah. Yang ada gelarannya apa dia? Allah Ta'ala sebut melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelaran yang ada di hari akhirat antaranya ahli salat. Siapa yang dikenali di sisi Allah sebagai ahli salat, du'iya min babis salah, Allah jemput dia masuk syurga melalui pintu salat. Lalu tuan-tuan, di akhir Ramadan ini, salah satu peluang, salah satu jalan, salah satu cara kita nak masuk syurga, kita jaga salat fardu kita, dan kita perbanyakkan salat-salat sunat kita, salat sunat isyraq, salat sunat duha, salat sunat qabliyah, ba'diyah, salat sunat rawatib, salat sunat yang lain,
sehingga Allah Ta'ala kenali kita. Inilah hamba-Ku yang dikenali sebagai ahli salat, satu pintu syurga yang khusus yang menanti kita, iaitu babus salah, pintu salat. Yang baru sampai, tuan-tuan, puan-puan, tajuk yang kita kaji pada kuliah Zuhur tengah hari ini, tajuknya, apa dia tadi? Jalan-jalan menuju syurga di akhir Ramadan. Sebab apa anda sampaikan di akhir Ramadan? Kerana hari ini sudah masuk pada hari yang keberapa Ramadan dah? 28. Boleh jadi di awal terlepas peluang. Boleh jadi di tengah terlepas. Waktu tak boleh diundur dah. Tapi ada kesempatan Ramadan ini, lalu kesempatan di akhir Ramadan ini jugalah peluang kita menuju syurga Allah. Caranya macam mana? Dengan menjadi ahli salat. Ahli salat. Faham tak yang pertama ni Ana cerita? Ana datangkan kisah dia. Satu hari tuan-tuan, ada seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Apa nama dia? Bilal bin Rabah. Satu hari Rasulullah panggil Bilal. Ya Bilal, wahai Bilal, inni sami'tu dafana alayka baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, aku telah mendengar suara tapak kaki kamu sedang berjalan-jalan dalam syurga. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis ni? Hadis tentang tapak kaki Bilal, Rasulullah dengar duduk berjalan-jalan dalam syurga Allah. Pelik hadis ni tuan-tuan. Bilal bin Rabah ketika itu hidup lagi, dia masih berada di Madinah, tapi Rasulullah boleh katakan, wahai Bilal, aku dengar tapak kaki kamu duduk dalam syurga, duduk berjalan-jalan. Lalu Rasulullah tanya pada Bilal, bima fa'alta ya Bilal? Dengan amal apakah yang mendahulukan kamu ke syurga, wahai Bilal, sebelum kamu mati? Lalu jawab Bilal bin Rabah, dia jawab satu je. Wahai Rasulullah, setiap kali aku ambil wuduk, aku pastikan akan laksanakan 2 rakaat solat selepas ambil wuduk. Solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk. Lalu Rasulullah kata, dengan amal itulah yang mendahulukan kamu masuk syurga sebelum kamu mati, wahai Bilal. Lalu tuan-tuan, satu pintu syurga namanya babus salah, pintu salat. Boleh jadi di hari akhirat kelak yang masuk syurga melalui pintu salat ini sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sebab apa? Bilal bin Rabah salat fardu dia sangat jaga sebab dia muazzin Nabi. Dalam masa yang sama kata Bilal, aku tidak tinggalkan salat sunat, antaranya salat sunat wudu. Lalu tuan-tuan, salah satu cara untuk kita menjadi ahli salat, pastikan, usahakan selepas kita ambil wuduk, jangan terus duduk. Tapi lakukan dulu 2 rakaat salat sunat. Kalau kita pergi ke masjid contohnya, dah masuk dah waktu zuhur, kita ambil wuduk di masjid, jangan masuk masjid terus duduk. Tapi laksanakanlah salat sunat qabliyah. Nescaya kita akan dapat 3 jenis salat. Kita buat 2 rakaat je, salat sunat qabliyah zuhur je. Tapi kita sedang mendapatkan 2 rakaat salat sunat qabliyah, kita sedang mendapatkan salat sunat wuduk, kita sedang mendapatkan salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ini 3. 3 dalam 1. Walaupun 2 rakaat, tetapi 2 rakaat itu sudah merangkumi 6 rakaat. Ini cara kita nak menjadi ahli solat. Lalu, apa yang Ana sampaikan pada poin yang pertama ini, di penghujung Ramadan, salah satu jalan untuk kita menuju syurga Allah, jalannya dengan menjadi ahli solat. Ahli solat. Faham tak ni apa yang Ana sampaikan? Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua, jalan menuju syurga Allah. Tajuk yang kita sampaikan pada tengah hari ini, Tuan Datuk Zahrul, tajuknya jalan-jalan menuju syurga Allah di akhir Ramadan.
Jalan-jalan menuju syurga Allah di akhir Ramadan. Jalan yang pertama yang ana sampaikan tadi, jalan menuju syurga Allah, jalannya dengan menjadi ahli solat. Pintu syurga yang dimasukinya babus solah, pintu solat. Tapi tuan-tuan, Rasulullah dia tahu kemampuan umat dia ni tak sama, betul tak? Ada orang mampu solat banyak, ada orang mampu tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Dia itulah ahli solat. Tapi ada orang kedua dia tak mampu. Lalu ada tak jalan lain untuk dia masuk syurga Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ada. Apa dia jalan yang kedua? Jalan yang kedua Rasulullah katakan dengan kita menjadi ahli siyam, ahli puasa. Ahli puasa. Kalau tadi jalan yang pertama jadi ahli solat. Ahli solat ni siapa? Orang yang jaga solatnya yang fardu dan dia perbanyakkan solat-solat yang sunat. Jalan yang kedua menjadi ahli puasa. Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, wa man kana min ahli siyam, sesiapa yang dikenali di sisi Allah sebagai ahli siyam, ahli puasa, du'iya min babir rayyan, Allah jemput dia masuk syurga melalui pintu syurga yang bernama pintu Rayyan. Pintu syurga anda sampaikan tadi ada berapa semua? Ada 8. Sepakat ulama, tak ada khilaf. Pintu syurga yang pertama namanya babus solah, pintu solat. Siapa yang boleh masuk pintu syurga babus solah ni? Ahli solat. Ada pintu syurga yang kedua namanya babur Rayyan. Kalau ada anak-anak kita namanya Rayyan, Rayyan itu adalah nama pintu syurga. Siapa yang boleh masuk syurga melalui pintu Rayyan? Rasulullah bagi syaratnya. Syaratnya adalah ahli siyam, mereka yang terdiri dalam kalangan ahli puasa. Apa pengajaran yang boleh kita ambil tuan-tuan? Ada orang masuk syurga yang pertama kerana amal badan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Mereka itulah ahli solat. Tapi ada orang tak mampu, ada orang tak sanggup. Dia sanggup macam mana? Dia sanggup tahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan mulut, tahan lapar, tahan dahaga, tahan makan, tahan minum, tahan syahwat. Mereka itulah ahli puasa, pintu syurga yang akan dimasukinya babur Rayyan, pintu Rayyan. Tuan-tuan, boleh jadi kita tertanya-tanya, ahli puasa ni siapa ya Ustaz? Adakah ahli puasa hanya orang yang puasa pada bulan Ramadan dikenali sebagai ahli puasa di sisi Allah? Belum cukup. Ahli puasa, dia jaga puasanya yang fardu, dia hidupkan malam-malam Ramadan dia dengan siam. Kalau siang hari, dia hidupkan Ramadan dia dengan siam. Pada malam hari, dia hidupkan malam Ramadannya dengan qiyam. Dan ahli puasa di luar Ramadan, dia perbanyakkan puasa-puasa sunat dia. Ini ahli puasa. Habis je Ramadan nanti, masuk bulan Syawal, ahli puasa dia jaga puasa 6 bulan Syawal. Ni nak dapat gelaran ahli puasa. Sebab Rasulullah sebut, man sama Ramadana, sesiapa yang telah berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti puasa 6 hari dalam bulan Syawal, faka'annama siyamat dahri, dia dapat pahala puasa selama 1 tahun. Habis je puasa Syawal, ahli puasa masuk bulan Zulhijjah, dia jaga puasa sunat-sunat Zulhijjah. Habis je bulan Zulhijjah, ahli puasa masuk bulan Muharram, dia jaga puasa pula dalam bulan Muharram, puasa Ashura, puasa Tasu'ah. Habis je bulan Muharram, ahli puasa masuk luar Muharram, dia puasa 8 hari dalam sebulan, Isnin Kamis, Isnin Kamis. Habis puasa Isnin Kamis 8 hari sebulan, ahli puasa dia jaga pula puasa 3 hari dalam sebulan, Ayyamul Bait, hari putih, 13, 14, 15. Sehingga Allah Ta'ala kenali dia.
inilah hamba-Ku yang dikenali sebagai ahli siyam, satu pintu syurga yang khusus melalui jalan puasa ini, nama pintunya Babur Rayyan, pintu Rayyan. Senang ke payah agak-agak nak jadi ahli puasa? Payah nak dah. Ustaz, kedua-dua jalan yang Ustaz sampaikan, saya rasa-rasa boleh masuk syurga melalui kedua-dua pintu tersebut. Mantap. Amin ya Rabbal Alamin. Satu pun belum jumpa lagi Ustaz. Jangan sedih, ada banyak lagi jalan menuju syurga di akhir Ramadan. Ustaz ni sejak hidup pernah tak agak-agak jumpa ahli puasa? Rasa-rasanya macam pernah. Ana pernah jumpa tuan-tuan dengan seorang hamba Allah, beliau masih hidup lagi. Beliau dulu bekas timbalan pengerusi SPR. Dia masih hidup lagi, umur lebih 70 tahun. Ana jumpa di Surau Ar-Rawdah, Seksyen 3, Bandar Baru Bangi. Ana tak sebut nama. Orangnya, umur walaupun 70, orangnya fit. Tubuhnya sehat. Setiap pagi ni, dia orang pencen, dia boleh jogging lebih 7 km setiap pagi. Hebat dia. Ana tanya tips. Selepas solat subuh, kuliah subuh, kita tanya, apa tips Tuan Haji ni tubuh fit, maintain sehat? Dia kata dia amalkan, salah satunya dia amalkan puasa sunat sejak tahun 1987, dia kata. Oh, luar biasa. Ana jumpa dia last tahun lepas, tahun 2020, sebelum PKP, di Surah Ar-Rawdah Seksyen 3. Dia istiqamah jaga puasa sunat dia sejak 1987. Berapa tahun dah? Lebih kurang 33 tahun. Subhanallah. Inilah yang Rasulullah katakan ahli siyam. Puasa Ramadan yang dijaga, siang hari dijaga siyamnya, malam hari dihidupkan qiyamnya. Di luar Ramadan dia perbanyakkan puasa sunat. Satu pintu syurga yang khusus namanya Babur Rayyan. Orang lain tak boleh masuk. Hanya ahli puasa sahaja yang boleh masuk pintu Rayyan. Macam kita tuan-tuan, Ana bagi bandingan. Kalau kita pergi ke Masjid Negara dekat dengan kita ni, ada satu pintu yang khusus hanya boleh dimasuki oleh golongan VVIP je. Betul tak? Pintu itu dinamakan pintu diraja. Ada di bawah pos tu, direct dia masuk atas. Boleh jadi kita tak perasan. Begitu juga dengan pintu syurga yang 8 ni. Ada pintunya namanya Babus Salah, pintu salat. Yang boleh masuk syurga melalui pintu salat, ahli salat. Ada pintu syurga namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan. Yang boleh masuk syurga melalui pintu Rayyan, ahli puasa. Ada lagi tak pintu lain Ustaz? Ada. Sebab Rasulullah tahu kemampuan kita ni tak sama. Ada orang mampu tegak lama, mampu rukuk lama, mampu sujud lama. Dia pilih menjadi ahli salat. Ada orang mampu tahan mata, tahan telinga, tahan lapar, tahan nafsu, tahan syahwat, tahan dahaga. Dia pilih menjadi ahli siyam, ahli puasa. Tapi ada orang ketiga ni, solat banyak dia tak sanggup. Puasa banyak dia tak sanggup. Lalu ada tak jalan lain untuk masuk syurga Allah? Lebih-lebih lagi di akhir Ramadan. Sebab apa nak fokuskan akhir? Boleh jadi di awal Ramadan kita terlepas menjadi ahli solat. Boleh jadi di awal Ramadan, di tengah Ramadan kita terlepas nak hidupkan malam-malam Ramadan kita, terlepas menjadi ahli puasa. Lalu di akhir Ramadan, apakah jalan lain menuju syurga Allah? Jalan yang ketiga, dengan menjadi ahlus sadaqah, ahli sadaqah. Apa pengajaran yang cuba anda sampaikan tuan-tuan? Ada orang masuk syurga kerana amal badan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Salat. Ada orang masuk syurga kerana amal tahan. Tahan lapar, tahan dahaga, tahan nafsu, tahan syahwat. Amal itu puasa. Ada orang masuk syurga bukan kerana amal badan dia, amal badan biasa-biasa je. Bukan kerana amal puasa, puasa dia biasa-biasa je. Tapi kerana amal harta. Kerana amal harta. Amal harta itulah dilakukan oleh ahlus sadaqah. Lalu Rasulullah katakan, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ, sesiapa yang termasuk dalam kalangan ahli sadaqah,
du'iya min babis sadaqah. Allah jemput dia masuk syurga melalui pintu sedekah. 8 pintu syurga, ada pintu solat, pintu ini dimasuki oleh ahli solat. Ada pintu rayyan, pintu ini dimasuki oleh ahli puasa. Ada pintu sedekah, pintu ini dimasuki oleh ahli sedekah. Tuan-tuan, nantilah kalau katalah pandemik COVID-19 dah berakhir, sempadan negara sudah dibuka. Sempadan negara sudah dibuka dan kita pergi ke Indonesia nanti. Jangan lupa untuk ziarah satu tempat di Indonesia. Nama tempatnya Batu Licin. Batu Licin di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Sebab apa anda sampaikan Batu Licin di Kalimantan Selatan, Indonesia? Kerana di tempat itu ada Ahlus Sadaqah. Beliau masih hidup lagi. Nama beliau Dr. Zairullah. Apa yang Ahli Sadaqah ini lakukan? Beliau telah membina dan menubuhkan istana anak yatim. Istana anak yatim. Bukan sekolah anak yatim, tuan-tuan. Itu biasa kita jumpa kan. Bukan rumah anak yatim, itu banyak kita tengok di tempat kita. Tapi yang beliau bina ni namanya Istana Anak Yatim. Bila kita sebut istana, kita gambarkan kecil ataupun besar? Besar. Macam pusat pentadbiran Putrajaya beliau tubuhkan, dimuatkan lebih dari 7,000 orang anak yatim. Di Indonesia ramai yang yatim. Gempa bumi, tsunami, mati mak ayah, tak ada siapa nak jaga. Lalu anak-anak yatim ini Dr. Zairullah tempatkan di istana yatim milik beliau. Ini ahli sedekah. Ustaz, kami tak percayalah maklumat ni. Sekarang ni nak cross check maklumat senang je kan. Ambil telefon kita ni, tekan Google, tuan-tuan tekan Google, type Istana Anak Yatim Batu Licin Indonesia, full maklumat akan keluar. Ustaz, kami dah Google, dah type Istana Anak Yatim, dah tekan enter, kenapa tak keluar Ustaz? Itu maknanya internet dah habis data. Dia kena top up dulu. Pakai line Celcom lah bagi laju sikit, insya-Allah top. Ada tak yang dah buka tu? Ada. Pengasasnya namanya Dr. Zairullah. Peringkat pengajian yang beliau taja anak yatim sejak daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, pengajian tinggi, semuanya free of charge, ditanggung oleh Ahlus Sadaqah. Boleh jadi tuan-tuan solat dia biasa-biasa je. Untuk dia tahan lapar, tahan dahaga, nak jadi ahli puasa dia tak sanggup. Tapi harta yang dititipkan Allah, dia gunakan harta tersebut pada jalan Allah, sehingga Allah Ta'ala kenali dia. Inilah Ahlus Sadaqah. Melalui jalan harta tadi, satu pintu syurga dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama pintunya Babus Sadaqah, pintu sedekah. Itu ahli sedekah luar negara, Ustaz. Ada tak contoh ahli sedekah dalam negara? Ebit Liu, Ustaz kita sebut. Ana tuan-tuan pernah singgah solat di satu masjid di Negeri Sembilan. Nama masjidnya Masjid Seri Sendayan. Ada tak siapa-siapa pernah sampai? Tak ada. Pernah sampai dah? Masjid Seri Sendayan. Cukup cantik. Dia seni bina Masjid Negara Turki. Masjid Seri Sendayan. Ana cari maklumat info tentang Masjid Seri Sendayan. Masjid tersebut tidak dibina melalui dana kerajaan. Bukan. Bukan dibina melalui sumbangan infak sedekah orang ramai, bukan. Tapi dibina oleh seorang je. Ahli sedekah. Beliau pun masih hidup lagi. Kalau kita cari maklumat tentang beliau, kita akan dapat. Beliau bina masjid tersebut dengan kos 110 juta. Subhanallah. Ahlus sedekah. 110 juta. Saya sangkakan itulah masjid yang pertama beliau bina. Rupa-rupanya tak. Itu masuk masjid yang ketiga dah. Tapi orang tak tahu. Yang viralnya Masjid Seri Sendayan yang viral. Masjid yang pertama beliau bina Masjid Aisyah di Langkawi. Antara masjid yang paling cantik di Langkawi, Masjid Aisyah.
Dibina oleh orang yang sama, ahli sedekah. Kenapa dinamakan Masjid Aisyah? Dia niatkan wakaf kepada ibunya bernama Aisyah. Siap je masjid yang pertama, Masjid Aisyah. Beliau bina masjid yang kedua, nama masjidnya Masjid Husin di Seremban 2, Negeri Sembilan. Tuan-tuan singgahlah nanti. Antara masjid cantik, Masjid Husin. Atas bukit, ya betul. Pernah sampai dah? Masjid Husin di Seremban 2. Orang yang sama bina ni. Tapi masa tu tak viral lagi. Masjid yang ketiga 2019, beliau bina lagi masjid yang ketiga, Masjid Seri Sendayan, kos dia 110 juta. Bukan setakat masjid yang dia bina. Hebatnya lagi, masjid-masjid yang beliau bina ini akan ditanggung kos maintenance dia sampai bila-bila. Ni luar biasa tuan-tuan. Biasa orang bina masjid, orang bina surau, siap je, dia serah pada majlis agama, pandai-pandai lah. Kalau atap bocor, pandai-pandai lah kamu cari bajet. Tapi dia tidak. Dia bertanggungjawab terhadap masjid yang beliau wakafkan. Dia akan tanggung maintenance masjid-masjid tersebut sampai bila-bila. AJK tak payah pening kepala dah. Maknanya sumbangan orang ramai bagi melalui tabung masjid, itu 100% dipulangkan kembali kepada jemaah dalam bentuk program dan kebajikan. Sama ada pembangunan daripada dana yang beliau telah khususkan. Orangnya masih hidup. Ini ahli sedekah. Boleh jadi tuan-tuan solat dia biasa-biasa aja. Puasanya biasa-biasa aja. Tapi amal harta dia luar biasa sehingga Rasulullah kenali dia. Wa man kana min ahli sadaqah. Sesiapa yang termasuk dalam kalangan ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah. Allah jemput dia masuk syurga melalui pintu sedekah. Itu kisah jutawan, kisah milioner ustaz. Kami ni yang tak mampu nak sumbang banyak, lalu sedekah itu banyak cara dia. Bukan hanya melalui material, bukan hanya melalui wang, tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga Rasulullah katakan itu adalah sedekah. Kita mudahkan urusan orang, itu termasuk daripada sedekah. Kita buat baik dengan orang, itu juga termasuk daripada sedekah. Ini kebaikan yang kita buat, kebaikan itu akan kembali kepada kita di padang mahsyar dalam bentuk sedekah. Kullu sulama sadaqah. Setiap urat sendi ni Rasulullah katakan ada nilai sedekah. Kita jumpa orang, kita senyum, sedekah. Kita buat baik pada orang, tolong dia, sedekah. Kita mudahkan urusan orang, sedekah. Boleh jadi harta tak keluar, tetapi yang keluar kudrat, yang keluar tenaga, itu juga bahagian daripada sedekah. Sehingga kita dikenali sebagai ahlu sedekah. Satu pintu syurga yang khusus namanya babus sedekah, pintu sedekah. Jalan yang pertama, apa jalan dia tadi Anda sampaikan? Menjadi ahli solat, pintu dimasukinya babus solah. Yang kedua, jalan menuju syurga di akhir Ramadan. Yang kedua, nama jalannya menjadi ahli puasa, pintu dimasukinya babur rayyan, pintu rayyan. Yang ketiga, jalannya menjadi ahlus sadaqah, pintu dimasukinya di hari akhirat kelak, namanya babus sadaqah, pintu sadaqah. Ini berdasarkan hadis yang sahih tuan-tuan. Yang hadis tentang pintu-pintu syurga yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang keempat, sekaligus pintu yang keempat. Jalan menuju syurga Allah yang keempat, jalannya dengan kita menjadi ahli jihad. Ahli jihad. Wa man kana min ahli jihad. Sesiapa yang dikenali di sisi Allah sebagai ahli jihad, du'iya min babil jihad. Allah jemput dia masuk syurga melalui pintu jihad. Inilah satu pintu syurga yang khusus yang Allah Ta'ala sengaja wujudkan, yang akan dimasuki antaranya oleh seorang sahabat yang bernama Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Agak-agak tuan-tuan, Khalid bin Al-Walid layak tak disebut sebagai ahli jihad? Sangat layak. Apa buktinya? Di badan Khalid Al-Walid, menurut riwayat, di badan Khalid bin Al-Walid, semua badannya ini ada kesan parut. Kesan parut.
Sebab apa kesan parut? Sebab 3 je. 3 punca dia. Yang pertama sebab dia dilibas pedang. Yang kedua sebab dia dipanah anak panah. Yang ketiga kerana dia dilontar dengan lontaran lembing, tombak. Tapi Khalid bin Al-Walid dia tidak mati di medan jihad, tidak mati syahid. Tapi dia mati di rumahnya. Mati kerana umur dia sudah lanjut. Walaupun dia tidak mati di medan jihad, layak tak Khalid bin Al-Walid dikenali sebagai ahli jihad? Cukup layak. Lalu Rasulullah katakan, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ, sesiapa yang dikenali di sisi Allah sebagai ahli jihad, melalui jalan jihad inilah satu pintu syurga yang khusus, nama pintunya Babul Jihad. Pintu jihad ini juga tuan-tuan, pintu yang akan dimasuki oleh saudara semuslim kita yang berada di Palestin pada saat ini. Mereka teruk dibantai bermula pada malam 26 Ramadan lagi oleh tentera Zionis. Mereka beriktikaf di dalam masjid, masuk tentera Israel, tembak mereka 178 orang yang cedera. Mereka balas peluru tersebut hanya dengan ketulan-ketulan batu sahaja. Mati mereka dalam keadaan syahid, berjihad mereka menentang tentera Israel, lalu dipujuk oleh Allah Ta'ala. Ada satu pintu syurga yang khusus melalui jalan ini, namanya Babul Jihad, pintu jihad. Oh, kalau macam tu Ustaz, Allah Ta'ala tidak adil lah. Kami di Kuala Lumpur, kami di Selangor, mana ada tentera Israel untuk kami berjihad? Mana ada Masjidul Aqsa untuk kami pertahankan? Lalu jangan dibaca satu hadis tentang jihad, langsung ditarik kesimpulan. Jangan. Konsep jihad dalam Islam konsepnya luas. Siapa golongan yang dianggap sedang berjihad pada jalan Allah? Salah satunya orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, Rasulullah katakan golongan ini golongan yang sedang berjihad pada jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, sesiapa yang keluar dari rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, mereka itu sebenarnya sedang berjihad pada jalan Allah, hatta yarji'a, menuntut ilmu sehingga mereka pulang, menuntut ilmu yang sehingga dikenali di sisi Allah sebagai ahli jihad, menuntut ilmu yang membawa kepada perubahan yang baik kepada diri dan orang lain. Ramai orang tuntut ilmu, tapi akhlaknya tidak baik. Ramai orang yang banyak ilmu, tapi dia tidak ada adab. Ramai orang yang ada ilmu, tapi ilmunya hanya untuk dia debatkan. Lalu ilmu yang dimaksudkan di sini, ilmu yang membawa perubahan yang baik pada dirinya dan orang lain. Siapa lagi dikenali sebagai ahli jihad? Antaranya mereka yang menjaga keselamatan. Mereka itulah disebut sebagai murabatah. Murabatah. Askar yang menjaga di sempadan negara, mereka itu adalah ahli jihad. Polis yang menjaga keselamatan masyarakat, mereka itulah ahli jihad. Pengawal keselamatan yang menjaga keselamatan kita, mereka itulah ahli jihad. Boleh jadi solatnya biasa-biasa je, puasanya biasa-biasa je, sedekahnya pun biasa-biasa je, tetapi dia sedang memberi manfaat kepada orang ramai dengan menjaga keselamatan. Lalu Rasulullah katakan mereka yang menjaga keselamatan ini juga dianggap sedang berjihad pada jalan Allah. Meninggal dunia dia di atas jalan ini, satu pintu syurga yang khusus, namanya Babul Jihad. Ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jalan dah nak sampaikan? Ada 4. Jalan yang pertama menjadi ahli salat. Jalan yang kedua menjadi ahli puasa. Jalan yang ketiga menjadi ahli sedekah. Jalan yang keempat menjadi ahli jihad. Jalan yang kelima, ada orang tegak lama, rukuk lama, banyak sujud, dia tak sanggup. Tahan lapar, tahan dahaga, dia tak mampu. Infak sedekah wakaf, menjadi ahli sedekah,
tak ada harta. Nak berjihad, tak dipilih menjadi polis, tak dipilih menjadi askar. Menuntut ilmu tak sempat. Lalu ada tak jalan lain untuk masuk syurga Allah? Lebih-lebih lagi di akhir Ramadan? Ada. Jalannya adalah dengan mendapatkan keredaan ibu bapa. Ibu bapa jalan masuk syurga. Mana dalilnya, Ustaz? Hadis ni biasa kita dengar. Datang dalam pelbagai riwayat hadis ni. Satu hari, tuan-tuan, ketika Nabi SAW menaiki tangga untuk berkhutbah. Mimbar khutbah Rasulullah ni dia ada 3 anak tangga. Naik tangga yang pertama, apa Rasulullah kata? Amin. Tangga yang kedua, amin. Tangga yang ketiga, Rasulullah katakan amin. Sahabat jadi pelik. Selesai je Rasulullah khutbah, Rasulullah turun dari mimbar, sahabat datang tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu sebut amin, amin, amin di setiap anak tangga yang kamu naik tadi? Lalu Rasulullah katakan, aku sebut amin yang pertama kerana malaikat telah datang dan malaikat kata kepadaku, rugi orang yang bertemu bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan lagi oleh Allah. Yang kedua, sungguh rugi, sungguh jauh daripada rahmat Allah orang yang dengar nama aku disebut walam yusalli alaih, tapi dia tidak mengucapkan selawat dan salam ke atas diri aku. Yang ketiga ni yang anak nak sampaikan, tuan-tuan. Yang ketiga ni Rasulullah sebut, sungguh rugi, sungguh jauh daripada rahmat Allah orang yang sempat bertemu dengan kedua ibu bapa dia. Ataupun salah seorang, Rasulullah kata. Dia hidup, dia besar, dia sempat jumpa mak ayah dia ataupun salah seorang saja, tetapi melalui jalan ibu bapa tadi, dia tidak mendapatkan keredaan daripada kedua ibu bapanya sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam syurga walaupun dia sempat bertemu dengan kedua ibu bapa tadi. Apa maknanya? Dia tidak melakukan pembaktian yang sesungguh-sungguhnya ketika ibu bapa dia masih hidup. Tuan-tuan, ibu bapa jalan menuju syurga Allah. Satu hari, tuan-tuan, datang seorang sahabat. Sahabat ni bertemu dengan Nabi SAW, lalu dia katakan, wahai Rasulullah, bawa aku berjihad pada jalan Allah. Rasulullah tanya satu je. Rasulullah tak tanya, kamu ada pedang tak? Rasulullah tak tanya, kamu pandai memanah tak? Tak. Bila sahabat tadi datang bertemu Rasulullah, minta Rasulullah bawa dia berjihad. Hadis ni sahih riwayat Ibnu Majah. Lalu Rasulullah tanya satu soalan. Alakal ummak? Ibumu ada lagi tak? Makmu ni masih hidup tak? Rasulullah tanya. Lalu dia jawab, na'am, hidup lagi wahai Rasulullah. Tapi umurnya sudah lanjut dah. Dia sudah berusia dah. Sahabat ni nak berjihad. Rasulullah tanya soalan, mak ada lagi tak? Dia kata ada, tapi umurnya dia berusia. Lalu Rasulullah katakan, ilzam rijlaiha. Kamu lazimi tapak kaki ibumu, kamu berbakti pada dia. Fathammal jannah. Nescaya kamu akan dapati syurga di bawah tapak kaki ibu kamu. Apa pengajaran agak-agak Rasulullah nak sampaikan? Pengajarannya Rasulullah nak sampaikan, jalan masuk syurga tidak hanya dibatasi dengan jalan jihad. Tetapi jalan masuk syurga kadang-kadang dekat je dengan kita, iaitu melalui pembaktian kepada kedua ibu bapa kita. Lalu pepatah Melayu menyebut, syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Bukan hadis, tetapi pepatah yang mengambil kefahaman daripada hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam tempoh sebegini boleh jadi kita nak balik kampung, tak boleh. Rentas daerah tanpa surat pun kadang-kadang 5,000. Nak balik, tak boleh. Lalu kita kirimlah pakaian yang paling mak kita suka. Kirimkan makanan yang paling dia suka. Supaya moga ia menjadi saksi pembaktian kita. InsyaAllah moga dengan jalan ini memasukkan kita ke syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah. Sebab apa ni jalan kita masuk syurga Allah. Selagi dia masih ada, kita ambil peluang. Kalau kita mahukan rezeki seorang raja, nak dapat rezeki sang raja, jadikanlah ibu kita sebagai raja.
Bukan hadis Nabi, tapi Ana jumpa di grup WhatsApp. Nak dapatkan rezeki sang raja, jadikan ibu kita sebagai seorang raja. Kerana inilah merupakan jalan menuju syurga Allah Ta'ala. Ini jalan yang kelima yang Ana sampaikan. Peluang Ramadan masih ada. Di akhir Ramadan ini kita ambil peluang. Jalan yang pertama, menjadi ahli solat. Yang kedua, ahli puasa. Yang ketiga, ahli siyam, ahli sedekah. Yang keempat, ahli jihad. Yang kelima, jalannya melalui jalan pembaktian kepada ibu bapa. Yang keenam, boleh jadi yang terakhir yang saya sampaikan. Tapi ingat tuan-tuan, tidak hanya dibatasi oleh 6 jalan ni sahaja masuk syurga, tak. Ana sampaikan 6 jalan sesuai dengan waktu tazkirah kita lebih kurang 50 minit. Kalau datang ustaz lain bagi tahu 10 jalan, bermaksud ilmu beliau lebih banyak, ilmu beliau lebih tinggi, lalu beliau mampu sampaikan lebih. Kalau ustaz lain bagi tahu ada 3 jalan masuk syurga, ana sampaikan 6. Itu bermakna dia sudah kesuntukan masa. Waktunya terbatas, sempat disampaikan 3 saja. Ana sampaikan 6 ni sesuai masa kita lebih kurang 50 minit. Jalan yang terakhir, jalan menuju syurga Allah yang keenam, jalannya adalah menjadi orang yang pemaaf. Pemaaf ni sehingga tak berbekas lagi dalam hati. Dan menahan marah ketika mampu membalas. Ini payah tuan-tuan. Maafkan orang sehingga tak berbekas dalam hati dan menahan kemarahan ketika mampu lawan, mampu balas, mampu bertindak balik. Ini payah. Tapi kalau kita mampu buat demikian, nescaya ini merupakan satu jalan masuk syurga Allah. Sebab apa? Mana dalilnya ustaz? Pemaaf, menahan marah, jalan menuju syurga. Ada dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati", sesungguhnya di syurga itu, baban, ada satu pintu, la yadkhuluhu, takkan boleh dimasuki oleh orang lain, illa man afa, melainkan oleh orang yang memaafkan sehingga tidak berbekas. Afa ni maaf sehingga tak terkesan dalam hati dia. Kalau masih ada kesan dalam hatinya, geram, tak boleh tengok muka dia, tak boleh tengok kasut dia, itu tidak disebut sebagai afa. Afa ni maknanya delete. Sebab itu kalau tuan-tuan, Rasulullah ajarkan bila kita bertemu dengan malam Al-Qadar, Rasulullah ajar kepada Aisyah untuk kita berdoa, Allahumma innaka afuun. Afuun. Ni afu. Apa beza? Cantik ni. Siapa yang tulis ni? Ustaz Fatih Naim. Apa beza afun dengan ghafur? Beza afun dengan ghafur, kalau ghafrun, Allah Ta'ala hanya tutup dosa kita. Tutup. Dosa kita buat dah. Tapi bila bulan Ramadan kita sebut Allahumma ghfir lana. Ya Allah, tutuplah dosa kami. Itu ghafur. Tapi afun, bukan Allah tutup, tapi Allah delete. Itu yang Ana sampaikan tadi. Afun ni tak berbekas. Bila bertemu malam Al-Qadar, Rasulullah minta kita doa, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, kamu delete dosaku. Bukan tutup. Kalau tutup ni, boleh tak Allah buka balik? Allah boleh buka balik. Kalau kita ulang selepas Ramadan, Allah Ta'ala boleh buka. Tapi kalau afuun karimun tuhibbul afwa, ya Allah, kamu delete dosaku. Itu beza dia. Lalu satu pintu syurga, nama pintunya, pintu untuk orang yang memaafkan sehingga tak berbekas dalam hati dia. Dia boleh lawan, dia boleh balas, dia boleh marah balik. Tapi dia menahan kemarahannya dan memaafkan orang lain. Agak-agak senang tak tuan-tuan? Payah dah. Ini payah. Dia yang salah ustaz. Nak maaf macam mana?
itulah namanya manusia. Kalau dia tidak buat salah, itu sudah malaikat. Tapi berbicara senang, mengaplikasikannya susah. Tapi siapa yang boleh buat demikian, dijanjikan melalui jalan memaafkan ini satu pintu syurga. Ada tak contoh dia boleh balas, dia boleh lawan, dia ada kemampuan untuk bertindak balas, tapi dia memilih jalan memaafkan? Ada. Contoh ini ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana? Ketika Rasulullah pergi ke Taif, tuan-tuan. Penduduk Taif lempar dengan batu, lempar dengan najis unta dan sebagainya. Rasulullah balik berlindung di sebatang pokok tamar. Ketika itulah Rasulullah ada peluang untuk balas perlakuan penduduk Taif. Sebab apa? Datang malaikat yang menjaga bukit bagi tawaran. Wahai Rasulullah, nak tak aku hempak bukit yang paling besar di tanah Arab kepada penduduk Taif, biar mereka mati dengan tanah. Rasulullah balas tak? Rasulullah ada peluang tak nak balas? Ada peluang. Tapi Rasulullah memilih mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada penduduk Taif. Mereka melakukan demikian kerana mereka belum mendapat hidayah. Ada peluang untuk balas, tapi Rasulullah pilih jalan memaafkan, bahkan mendoakan penduduk Taif. Bukti daripada doa Nabi itulah yang menyebabkan hari ini 100% penduduk Taif adalah Muslim. Sama sebagaimana penduduk Makkah, sama sebagaimana penduduk Madinah, penduduk Taif juga adalah penduduk di negara Arab Saudi 100% yang mengucapkan La ilaha illallah. Katakanlah malaikat tadi datang bertemu dengan Wan Abdul Halim lah. Malaikat bagi tawaran, Wan Abdul Halim, nak tak aku hempak gunung kepada penduduk Taif ni? Apa jawab kita? Boleh juga malaikat. Kalau boleh, kita pula ajar malaikat, kalau boleh kamu hempak gunung Kinabalu, wahai malaikat. Sedap sikit biar besar. Mati mereka dengan tanah. Tapi Rasulullah tidak. Sebab apa? Orang yang memaafkan sehingga tidak berbekas lagi di hatinya, ini juga merupakan jalan masuk syurga Allah. 6 jalan yang anda sampaikan. Paling kurang tuan-tuan, pulang kita dari tazkirah Zuhur ini, isteri kita tanya, bang, tazkirah Zuhur di surau KKR, Kementerian Kerja Raya, tentang apa ya? Lalu kita jawab tentang 6 jalan menuju syurga di akhir Ramadan. Apa dia 6 jalan tu bang? Entahlah, abang pun lupa dah. Jangan demikian. Jalan yang pertama, menjadi ahli salat. Yang kedua, menjadi ahli puasa. Yang ketiga, menjadi ahli sedekah. Yang keempat, menjadi ahli jihad. Yang kelima, pembaktian pada ibu bapa, jalan ke syurga. Yang keenam, memaafkan dan menahan kemarahan sehingga tidak berbekas di hati. Terima kasih tuan-tuan di atas perhatian. Apa maaf di atas kesilapan. Ana bermula tadi pukul 1 syab. Sekarang 1.50. 50 minit ana sampaikan tajuk jalan-jalan menuju syurga di akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.